Assalamualaikum and hi. So sekarang ni kita akan tengok example untuk stress string untuk closed pipe dan open pipe. Okay, example 10.9. A stretch wire of length 80 cm. Okay, so kita label lah L 80 cm dan kita convert kepada meter 0.8 meter. Okay, and mass 15 gram. So kita convert juga. Write down dulu mass 15 gram. So dia akan jadi 15 times 10 power of negative 3 kilogram. Okay, at speed 220 meter per second. So velocity dia adalah 220 meter per second. So dia cakap 2 antinodes can be found. So kita kena clear lah dekat sini. Because it's already mentioned 2 antinodes. 2 antinodes can be found in the stationary wave formed in between the two fixed end of the wire. Okay, now the first question, sketch and label the waveform of the stationary wave. So kalau kita nak lukis, kena follow lah information yang dia bagi. Dia kata 2 antinodes. So kita kira 2 antinodes macam ni. Ni 1, 2. So maksudnya waveform dia adalah 2 harmonik. Maksudnya 2 loop lah kita akan buat. Ni loop yang pertama dan ini adalah loop yang kedua. So dia akan menghasilkan 2 antinodes lah. Okay, dan kita kena label lah daripada sini ke sini. So ini adalah L. So L adalah 0.8 meter. Okay, next one is B. Determine the wavelength of the progressive wave which move along the wire. Okay, untuk lambda, wavelength adalah lambda. So macam Maiden dah bagi tahu sebelum ni. Okay, kita nak buat relation between L dengan lambda ni. So 2 loop, 1, 2. So 2 loop dia akan dapat 1 lambda. So maksudnya L yang diberi itu adalah equivalent to lambda. So adalah 0.8 meter lah. Okay, B2 Roman, the frequency of the vibration of the wire. So kita dah ada velocity tadi 220. Okay, kemudian kita dah kira lambda. So kita boleh pakai equation V is equal to F lambda. So daripada ni kita rearrange lah, kita dapatkan frekuensi. So frekuensi dia adalah 275 Hz. Okay, next one is tension in the wire. Tension in the wire, the first thing in the equation dia adalah V is equal to sert T over mu. Sert T over mu. So tension kita nak cari. Velocity dah ada. So mu kita boleh cari. Kita boleh cari dulu outside lah. Okay, which is kita boleh pakai mu equal to mass over length. Okay, sebab kita nak dalam unit kilogram per meter So maksudnya length kita kena convert kepada meter. M pun kita kena convert, which is mass mass kena convert kepada kilogram, kena dapatkan SI unit lah. Sebab apa? Sebab velocity kita dah dalam SI unit. Okay, dan kita nak tension dalam unit Newton. So kalau dalam unit Newton ni maksudnya semua physical quantity ni kena perlu dalam SI unit. So kita buat gantian, kita dapatlah tension 910 Newton. Sekarang ni kita tengok example 10.10. Okay, a tube 80 cm is closed at one end. So closed at one end maksudnya case closed pipe lah. Okay, resonant occur and the vibrating air column in the tube produce sound of the frequency of 1134 Hz. Okay, dia bagi kat kita length, dia bagi frekuensi. Frekuensi 1134 Hz. Okay, kemudian dia cakap the fifth overtone mode is found in the air column. Maiden dah bagi tahu kalau F di depan ni memang kita akan label refer kepada frequency of the overtone. So memang dia bagi fifth overtone, so kita akan labelkan dia F5. F5 1134 Hz. Okay. Kemudian the question asks us, the first one is sketch and label the waveform of the air column. Berdasarkan daripada maklumat yang dia bagi kat atas ni lah. Okay, so sekarang ni kita ada maklumat dia adalah closed pipe. Okay, dan dia bagi kat kita length, dia bagi kita frekuensi dan dia inform kita frekuensi yang diberikan itu adalah fifth overtone mode yang terhasil. So kita pergi dulu kepada closed pipe. Closed pipe kita kena ingat dia adalah odd harmonic axis sahaja.
Okay, so odd harmonic exist sahaja. So maksudnya 1, 3, 5, 7 and so on. Tapi odd harmonic sajalah. Okay, dan okay, so untuk kita nak sketch and label the waveform ni. Waveform ni dia akan refer kepada number of harmonic. So macam ni kita nak tahu number of harmonic. Sedangkan dekat soalan ni dia bagi number of overtone. So kita kena buat table lah macam yang dia buat ni. Harmonic dan overtones. Okay, so kita start dengan overtone lah, mudah sikit. Overtone sebab dia tak boleh jump Megan dah cakap, dia mesti bermula dengan fundamental mode, kemudian first overtone, second overtone, third overtone. Dia tak boleh jump. So kita akan tulis dia fundamental. Okay, fundamental, first overtone, second overtone, third overtone, fourth overtone and fifth overtone. Okay. Lepas tu barulah kita buat harmonic. Dan ingat untuk close part, number of harmonic dia adalah odd harmonic sahaja. Dia yang exist hanyalah odd harmonic. So kita akan start dengan n equal to 1, n equal to 1, n equal to 3, n equal to 5, n equal to 7, n equal to 9 and n equal to 11. So maksudnya untuk fifth overtone dia akan refer kepada 11 harmonic. So bila kita nak lukis waveform tu, kena ingat dalam close part kita akan go kepada point number 2. Yang mana half loop dah dikira sebagai satu harmonic. So kita tengok kat sini. Bila kita nak buat waveform tu, so ini dikira satu harmonik. So ini 2. Okey, kemudian sambung ini 3. Okey, kemudian sambung lagi 4. Okey, sambung lagi ni 5. Sambung lagi 6. Okey, sambung lagi 7. Ini 8. Okey, yang ini 9. Yang ini 10. Dan yang ini 11. So 11 harmonik lah. Dan kena ingat lah sebenarnya kalau close pipe ni dia one end open, one end close. One end open and one end close. One end open, one end close. Okay, so kalau one end open, one end close, Medan dah cakap, kalau yang close tu maksudnya dia akan menghasilkan note. Okay, dan yang open tu dia akan menghasilkan anti note. So kalau tiba-tiba kamu lukis ni, tiba-tiba kamu stop macam ni, salah lah. Sebab apa? Sebab end kamu ni adalah note. So kiranya salah lah kamu drawing tu. Kena ingat kalau untuk close pipe, ujung dia satu kena note, yang tertutup tu dan yang terbuka tu dia mesti anti note. So dia adalah 11 harmonic. Kena ingat kita nak lukis waveform, dia akan refer kepada number of harmonic. Waveform refer kepada number of harmonic. Okay, sekarang ni soalan B. Calculate B1 the speed of the sound in air, number 2 the fundamental frequency. Okay, so kita nak kira velocity lah. By using this equation, V equal to F lambda. Kita ada F, kita nak cari V dan kita tak ada lambda. Tapi kita bolehkan relatekan lambda ni dengan L. Macam mana? Kita tengok balik semula Okey, macam mana kamu draw waveform ni? Panjang mana yang dia bagi, itulah length dia. Length ni tak berubah so, kecuali dia bagi tahu ubah lah. Okey, tapi untuk this tube 80 cm, so dia 80 cm lah. Yang berubah adalah value of kita nak lambda tu lah. Okey, lambda tu dekat which position, so value dia akan berubah lah. Okey, so macam ni. Okey, yang ini adalah L. So macam yang dia dah kata, untuk dua loop refer kepada satu lambda. Mana dua loop? Ni satu loop, ini dua loop. So ini satu lambda. Okey, ni satu loop, dua loop. So another lambda. So dia jadi dua lambda lah. Okey, yang ni nak, hujung ni nak kira macam mana pula? Kita kira, ni dah separuh kan?
So tadi kita dah ada 2. Okey, kita dah ada 2. Okey, kita dah ada 2 lambda kan. Okey, sekarang ni kita problem dekat sini. Macam mana kita nak tengok? Okey, tengok dekat sini. Jangan susah-susah. Ini kita ada satu loop. Satu loop macam kita dah ajar dalam nota. Okey, satu loop differ kepada setengah lambda. Setengah lambda. So, kita tambah je lah. Setengah lambda. Okey. Yang belakang tu ada lagi baki. Ni yang belakang ni ada lagi baki. Ni banyak mana ni? Ini adalah half of the loop kan. Bila dah ajar dah, half of the loop dia adalah 1/4 lambda. Ni kalau kamu tak tahulah, ni berapa lambda ni. So, kamu tambah je lah. Tekan kalkulator, 2 lambda tambah dengan 1 lambda tambah dengan 1/4 lambda. Dapatlah untuk this part. Ataupun macam dah Madam bagi tahu, kita buat je ni. Okey. So, bahagi je 4. Dekat sini 1/4, dekat sini separuh, dekat sini 3/4 lambda. So, maksudnya half lambda tambah dengan 1/4 lambda dia adalah 3/4 lambda. Sama je lah. So, maksudnya di sini kita boleh tulis L ni adalah equivalent to 11/4 lambda. Sebab tadi 2 lambda tambah dengan 3/4 lambda kan. So, dia menghasilkan 11 lambda. So, daripada sinilah kita dapat lambda. Rearrange this equation. So, kita akan dapat lambda. So, by using the equation of V equal to F lambda, kita substitute lah. Dapatlah V dia 330 meter per second. Okay. So, sekarang ni dia nak fundamental frequency. Nak equation paling mudah, kita boleh pakai F equal to NF0. Kita label F5 lah sebab tadi fifth overtone kan. Number N ni adalah refer kepada number of harmonic. So, number of harmonic dia adalah 11. Sebab kita dah determine dari awal tadi, number harmonic dia adalah 11. So, kita dapat F0. Okay, example 10.11. Okay, a certain long air column is open at both ends. The frequency of certain harmonic is 500 Hz. Certain harmonic dia tak mention harmonic yang keberapa. Okay, and the frequency of the next higher harmonic is 557 Hz. Okay, determine the speed of sound in the air column. The end correction may be neglected lah. Okay, so kita label L equal to 3 meter. Okay, untuk di sini dia label F1 ni bukan refer kepada frequency of the first overtone bukan ini just for labeling saja. Kita just nak label yang 500 ni untuk frekuensi yang pertama macam tu, tapi dia bukan frekuensi untuk overtone. Sebab sekarang ni pada soalan ni dia tak mention apa-apa pun. Dia hanya kata untuk certain sahaja. Untuk certain harmonic. So kita just label lah. Kita nak guna je, kita nak bezakan antara 500 Hz dengan 557. So kita pakailah F1 500 Hz, F2 557 Hz. Okay, so kita perlukan equation ni sebab nanti dalam example equation ni dia beri. So kita tengok untuk open pipe, equation dia adalah NV over 2L. So kalau kita labelkan F1, so number harmonic tu kita labelkan N1 jugalah sebab kita tak tahu kan harmonic dia apa. So kita follow je lah frekuensi yang kita label tadi. So F1, N1. So dia jadikan first equation. Okay, untuk F2, F2 kita labelkan dia N2. Tapi dia mention kat kita juga tadi, dia kata the frequency of the next higher harmonic. The next higher harmonic, so maksudnya N2 ni adalah N1 plus 1. Dia maksudnya harmonic yang seterusnya lah. Okay, so kita gantikan N2 ni dengan N1 plus 1 dalam yang ini. So equation dia akan jadi F2 N1 plus 1 times with B over 2L. So kita rearrange equation 1 ni. Kita rearrange balik equation 1 ni tadi. Kita jadikan N1 as a subject. Nampak tak ni? N1 as a subject. Maksudnya kita rearrange lah this equation. So kita dapat N1 equal to 2L F1 over V. Ini equation yang ketiga. Kita dah ada 3 equation sekarang. Okay, so sekarang ni
But substituting the equation 3 into equation 2. Kita tengok equation 3 mana. Ni equation 3 Dia kata masukkan dalam equation 1. Maksudnya kita nak masuk this part. Kita nak masuk pada and this one. And 1 ni kita nak masuk dalam ni. Okay. So, bila kita masuk dekat sini, hilanglah N1 tu. So, maksudnya adalah in terms of frekuensi sahaja. So, sekarang ni, V kita ada. Kita nak cari V, The question asks us to calculate the speed. Dia nak kita kira speed. So, F2 kita ada, F1 kita ada, length kita ada. Kita nak cari speed. So, kita buat substitution. Dapatlah speed dia 342 meter per second.